Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni saya nak tunjuk kalau korang dekat rumah dan satu lagi video ada di hospital dan cara bagaimana nak buat prone position ataupun meniarap yang betul di dalam rumah anda sendiri. Untuk kepada mereka yang kuarantin ataupun yang kena duduk dekat rumah, stay at home, korang kena yang masih rasa semput ataupun yang kata apa susah nak bernafas, boleh buat prone position di rumah masing-masing. So yang diperlukan adalah bantal, katil dan juga diri anda sendiri. Kalau boleh buat dekat atas lantai iaitu dengan keadaan yang flat ataupun 180 darjah lebih baik. Okay, so kita tengok. Stop je. Nampak? Okay, mula. Okay, so bantal diperlukan. Okay, bantal ni diletakkan di atas, maksudnya di bawah dada lah. Kalau bagi perempuan yang tu saya kurang arif lah. Korang kena jadi saya tak berani nak bagi suggestion sama ada korang kena letak buah dada korang di depan bantal ataupun di bantal lah. Saya tak tahulah, yang tu saya kurang arif. Jadi boleh komen dekat bawah. Okay, saya tak berapa arif lah. Okay, jadi untuk lelaki dan juga siapa-siapa yang berdada lapang, bolehlah menggunakan teknik saya, iaitu dalam keadaan badan yang meniarap iaitu 180 darjah, di mana tangan diletakkan kiri dan kanan dan kepala. Okey, kalau macam kat rumah korang boleh letak macam ni lah. Okey, kejap. Okey, buat macam ni je. Dan macam ni pun boleh, sambil main game pun boleh. Dalam keadaan korang main game ataupun korang nak makan chips semua ke apa ke, nak makan apa-apa pun boleh dalam keadaan macam tu. So tak kisah kalau korang nak meniarap ataupun baring, korang akan belakang sikit lah. Okey. Okey, so kalau nak tidur dalam keadaan yang macam ni, okey, ke kanan ataupun ke kiri. Okey, paling kurang pun selama apa yang saya belajar lah, selama 4 jam dalam keadaan prone position dan juga iaitu meniarap lah, dan juga 4 jam di selang-seli alternate untuk supine position, iaitu posisi menghadap ke atas ataupun tidur seperti biasa lah. Kalau boleh tidur seperti biasa, korang kena memerlukan angle iaitu 45 degree ataupun dua bantal, tinggikan sikit sebab kita kesukaran untuk bernafas. Untuk siapa-siapa yang asma pun boleh. Okay, so itu sahaja untuk yang senaman ni. Nanti saya akan ajar pula iaitu menggunakan alat insentif spirometri, alat untuk membantu mengembangkan paru-paru. Okay, okay. Saya nak tunjuk contoh macam mana nak buat how to do the prone position ataupun meniarap. Okay, this is katil lah. Okay, so bantal ni tarik ke tengah sikit, so agak-agak dekat paras bahu. So you guys kan akan pakai oksigen ataupun face mask. So macam ni cara ni. Okay, so dada kita pada bantal, tangan kita dalam keadaan macam ni. So dengan face mask kita tak boleh buat macam ni. So kita akan buat dalam keadaan macam ni. Okay, sama ada kiri ataupun kanan selama 4 jam. Okay, so bantal ni pada keadaan paras bahu, pada paras dada. Okay, so okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan senaman prone position dan juga bagaimana nak menggunakan alat ini secara yang betul. Okay. Okay. So yang pertama sekali adalah korang kena beli alat ni. Boleh beli dekat mana-mana korang boleh dapat, iaitu farmasi pun ada, dekat Shopee pun ada. Okay, boleh cari alat ni dekat farmasi ataupun Shopee, boleh. So alat ni untuk membantu encourage pengembangan otak lah, pengembangan paru-paru supaya lebih berkembang dan juga dapat meniup ataupun menyedut oksigen dengan baik. Okey, semput dah. Okey, lepas makan lunch. Okey, so takut tak lepas buat alat ni. Okey, jadi jadi korang boleh tengok video tadi saya dah tunjuk ni. Saya nak tunjuk sekali lagi iaitu bagaimana nak menggunakan alat ni dengan betul. Dan sebelum tu saya nak terangkan dulu
alat ni bagaimana nak menyedut untuk bagi mereka yang dalam proses kuarantin ataupun di ward. Latihan perlu dibuat setiap 1 jam. Okey, iaitu selama rutin harian adalah 15 hingga 20 kali dalam masa 1 jam. Lagi kerat korang buat, lagi cepat paru-paru mengembang. Itu sahaja. Okey, yang kedua iaitu selepas keluar ward, selepas tempoh 14 hari, maka korang boleh buat iaitu sebanyak 15 hingga 20 setiap 5 hingga 6 jam. Selang masa tu setiap 5 hingga 6 jam. Setiap 5 jam ataupun 6 jam korang boleh selang buat, iaitu rutin harian sama. Rutin dia cara nak buat 15 hingga 20 kali. Dia ada 2 bahagian. Yang pertama, kalau bahagian macam ni di mana dia punya kedudukan dia, tempat meletak ni, bermaksud tempat letak ni ke bawah macam ni. Ini bermaksud menyedut. Okey, kalau dia terbalik bermaksud kita meniup dan juga menyedut. Okey, kita akan cuba menyedut bersama-sama. Okey, so dalam keadaan yang sekata, iaitu dalam keadaan 180 degree bersamaan dengan ketinggian sama dengan mulut. Okey, kita sedut Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hopefully lepas okey, itu bermaksud lepas. Okey, bermaksud paru-paru dan juga kita punya daya sedutan tu sangat bagus. Okey, yang ni yang berikutnya iaitu kita terbalikkan. Okey, terbalikkan kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang. Terbalikkan benda ni. Yang ni adalah proses untuk meniup. Okey, meniup, diterbalikkan, meniup. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, kalau boleh untuk advance level, ada level dia. Untuk advance level adalah di mana anda perlu menahan selama 5 saat. Okey, selama 5 saat. Okey, kita cuba. Boleh? 5 saat tu adalah yang terbaik. Okey, jadi bermaksud saya belum yang terbaik. Okey, so sedut. Kita tengok sedut balik sekejap saya cuba. Okey, jadilah. Okey, 3 saat. Okey, jadi bermaksud okey lah tu. Okey, kita yang ni saya dapat panduan daripada pakar ICU, my friend. So dia memberitahu kena hold 5 second. You need to hold 5 second for when you are doing the inhaling or exhaling. Meniup nafas dan juga menyedut nafas, anda perlu membuat hold selama 5 saat. Apabila anda dah buat benda ni hari-hari, insya-Allah boleh. Permulaan memang sakit sikit lah, dia akan rasa nak terbatuk. Jadi korang boleh cuba exercise ni, boleh beli alat ni, harga lebih kurang dalam bawah RM20. InsyaAllah boleh dapatkan daripada Shopee ataupun mana-mana farmasi yang berdekatan. Boleh? So alat ni antara yang bagus lah untuk senaman kepada mereka yang masih rasa semput. Buatlah senaman ni, insya-Allah. Okey, kita cuba ikhtiar usaha dan kita serah yang berikutnya kepada Allah SWT. Okey, so nantikan video berikutnya esok. InsyaAllah saya akan teruskan kisah ward 5 hari, di mana kisah dalam tu adalah ada iaitu berkaitan dengan kisah pampers. Bagaimana perasaan apabila kita nak membuang air besar dalam pampers, dan bagaimana perasaan apabila nurse perempuan yang menukar pampers. Okey, itu sahaja saya akan cerita pada keesokan harinya. Nantikannya esok pada pukul esok mungkin lambat sikit sebab saya kerja pukul 5 petang. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا yang ni insentif spirometer. Okey, saya nak tunjuk sikit cara nak pakai. Dia ada 2 cara, iaitu sedut dan juga menghembus nafas. Okey, so yang pertama, kalau kedudukan macam ni adalah kita sedut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Try bagi naik 3 bola. Okey. Okey, so maksudnya buat senaman ni 15 hingga 20 kali. Kalau siapa yang ada kat ward ataupun kuarantin, kena buat setiap selang 1 jam.
Tapi kalau siapa yang dah keluar macam saya, setiap 5 hingga 6 jam, sehingga ketiga-tiga naik atas. Sehingga tiga-tiga bola naik atas dan tak rasa semput. Faham Okay. So satu lagi adalah menghembus nafas, terbalikkan. Okay, pegang benda yang sama. Okay, hembus nafas. Okay. So very good. Okay. So jadi kepada siapa yang dah ada benda ni, boleh beli kat Shopee, beli kat online sahaja. Okay, murah je. Okay.